Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Kepada semua supporters yang tengok video ni, hamba doakanlah kepada semua awak-awak dan seluruh keluarga berada di dalam keadaan yang sihat dan dijauhi dengan penyakit yang semakin melanda di negara kita ni, iaitu COVID-19 yang kes semakin hari semakin meningkat. Dan jangan lupa juga kita doakan kepada kawan-kawan kita yang tengah berjuang untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan yang paling terutama adalah kepada para frontliner yang masih lagi dok berhenti untuk berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19. Seperti yang dijanjikan dalam video lepas-lepas tu, hak mana hamba khabar, untuk video pengalaman kali ni hamba akan gabungkan dua lokasi yang berbeza dalam satu video. Dan tapi sebelum tu hamba nak jawab dulu soalan yang hamba letak. Hamba nak jawab dulu soalan daripada supporter kita yang hamba buat posting dalam komuniti YouTube ni. Jadi hamba akan baca soalan yang pertama daripada Izzat Kamil. Salam OH. Waalaikumsalam. Selepas ni apa perancangan OH dalam explore? Negeri manakah OH akan pergi explore? Untuk pengetahuan semua, kalau nak diikutkan plan hamba, akhir bulan ni hamba akan buat satu lagi tour exploration di negeri Kedah dan akan singgah ke negeri Perak. Sebab negeri Kedah dengan Perak ni orang kata dalam haluan yang sama, haluan pula dah. Macam Balang Awek pula haluan ni dah. Jadi laluan yang sama, jadi hamba akan singgah. Dan di negeri Perak ni juga seperti yang ada setengah-setengah yang orang tahu, di mana Gopeng tu orang kata kampung hamba nombor 2 lah. Hamba ada kawan-kawan duduk dekat Gopeng tu lah, hamba nak singgah juga lah situ. Dan insyaAllah kita akan dekat Perak pun ada tempat Tasik Rabang, ada Kasuari Naim, dan ada beberapa lagi tempat yang boleh kita nak explore, menikmati suasana malam, insyaAllah. Lepas tu ditanya lagi, adakah OH akan collaboration lagi dengan YouTuber lain? Jawapan saya memang saya akan terus berkolaborasi dengan YouTuber lain. Sebab hamba ni bukan jenis orang yang suka buat haluan masing-masing. Haluan ni betul lah, haluan masing-masing tak. Sebab hamba suka buat satu networking. Hamba suka ada kawan ramai dalam bidang yang sama, sebab kita boleh bertukar pendapat dan kita boleh lah bincang, meet up idea dan sebagainya lah. Seperti dekat Kedah ni, kita ada Shark Spirit, kita ada No Circus dan kita ada Solo Ambush. Tapi kalau Solo Ambush tu kita dah collect lah dengan dia, sebab dia kan buat konsep Solo Ambush. Kalau kita collect dengan dia tak jadi solo lah, dia akan jadi duo ambush. Tapi kalau setakat nak minum air kedai lepak-lepak tu mungkin tak ada masalah, kecuali kalau brother Hani kita tu dia kata dia nak explore sama kita pun, memang hamba terima dengan hati yang terbuka lah. Tapi kalau kita ikut level sebab kita ni, hamba ni bukanlah orang yang dikenali sangat pun berbanding dengan brother Solo Ambush ni. Tapi kalau dengan Shark Spirit, dengan No Circle tu memang kita sentiasa berhubung lah. Hamba biasa berhubung dengan Shark lah. Dan No Circle dengan Shark Spirit pun di antara YouTuber yang mempunyai kelebihan masing-masing lah. Kalau mengikut soalan ni, memang setiap negeri yang hamba pergi, hamba akan cuba cari kawan-kawan yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni lah, insyaAllah. Kecuali kalau kita pergi ke satu negeri ni, kalau orang tu tak sudi nak minum air dengan kita dan sebagainya tu, itu tak apalah, itu terpulang lah, masing-masing ada pendapat masing-masing kan tak. Jadi soalan yang kedua daripada Win FSA. Dia kata, salam oi, waalaikumsalam. Nak tanya, oi tak ada plan nak buat eksplorasi kat Sabah Sarawak ke? Jin kat Sabah Sarawak pasti mengalu-alukan kedatangan oi kalau nak pergi ke Sabah dan Sarawak ni, orang kata perlu kita kena plan secara terperinci lah. Sebab jauh bila dah sebut jauh, memang orang kata makan kos yang sangat tinggi lah.
Dan lepas tu pula, kalau boleh bila kita pergi ke Sabah dan Sarawak tu, kalau boleh kita tak boh nak siakan walaupun satu hari tu. Sebab kita kena cari tempat-tempat yang betul-betul kita boleh explore sebab kita tak boleh bila pergi ke sesuatu tempat tu dalam jarak yang jauh. Bila kita pergi tempat tu dah dibenarkan untuk explore. Jadi orang kata agak rugilah kalau main di Semenanjung ni. Tak apa lagi kalau di Sabah dan Sarawak ni agak orang kata bukan nak kata bazir, tapi orang kata macam dok berbaloi lah orang kata. Okey, dan soalan yang terakhir adalah daripada Wan. Assalamualaikum, nak tahu apa yang menarik dalam syuting kali ni? Okey, dalam syuting Hotel Rasa Sayang dengan Skudai Plaza ni, dia ada satu footage yang hampir sama dan terjadi dalam malam yang sama juga. Adakah benda tu diikut kita dan sebagainya? Wallahu a'lam, kejap lagi kita akan kupaskan. Jadi itu saja soalan yang Amba boleh baca pada malam ni, dan kita akan teruskan dengan video pengalaman dua gabungan dalam satu video. Okey, sebenarnya video pengalaman tu Amba ada shoot dah malang. Semalam tu Amba ada shoot dah dengan admin Naja, dengan Mak Yu seperti dalam video ni. Tapi agak spoil orang kata sebab laluan pada tempat yang kita shoot semalam tu memang bising bangun orang kata. Memang orang kata memang spoil lah. Memang Amba rasa macam tak boleh nak teruskan dengan video ni sebab kualiti video tu macam biasa, tapi dari segi sound tu memang agak teruk lah. Dan Amba buat keputusan untuk buat balik video pengalaman ni. Walaupun video malam tu hampir 53 minit kita buat shoot rakaman tu, tapi tak apalah, insyaAllah. Sebab Amba pun saja buat santai, jadi Amba dapat satu idea untuk buat pembaruan daripada video pengalaman. Untuk next video kayak gila untuk next video kayak gini kita akan cari pop-pop yang molek lah. Okay, malam tu sebab Amba buat video di pop baru tu sebab itu adalah sebahagian akan jadi pop Beruang Hantu kita, iaitu di kedai Abang Mak Yu tu. Kedai Abang Mak Yu tu akan jadi pop Beruang Hantu. Kita akan gantung banner Beruang Hantu, dan kalau ada supporter daripada luar mai ke Terengganu, dia nak meet and greet, dia nak minum air dengan kita, kita boleh kumpul dekat kedai Abang Mak Yu ni. Dia buat ikan bakar, lepas tu dia ada buat masakan panas dan sebagainya lah. Tapi kena hati-hati sikit lah sebab Amba dengar kata Mak Yu yang buat air kedai tu. Amba takut gitulah, takut tak sedap. Tengok Mak Yu pun tak apa nak sedap dah. Okey, sebelum kita Amba teruskan dengan video perkongsian pengalaman ni, Amba nak ambil sikit lagi masa untuk Amba nak khabar kepada semua tengok video ni secara tayangan perdana. Untuk editing short filem Amba tu dah berada dalam fasa yang terakhir dah. Tapi sedikit pembetulan sebab kan Amba ada buat short, Amba ada khabar pasal short filem kan. Yang Amba nak betulnya dia dah jadi short dah. Dia dah jadi long filem dah. Sebab durasi filem yang Amba buat tu dah melebihi 1 jam 10 minit. Bukan short dah tu. Kalau short dalam 10 minit dan 15 minit, ni dah jadi sejam lebih. Tapi tak apalah, tak apa. Kita layang je juga. Dan apa yang boleh kata, filem ni bertaraf amatur gila lah. Amatur gila. Kita cuba perbaiki dari masa ke semasa, dan ini adalah percubaan pertama Amba. Dan salah satunya ini adalah impian yang Amba nak buat sangat sejak Amba terlibat dalam editing video eksplorasi ni. Jadi Amba nak minta awak-awak semua doakanlah semoga dipermudahkanlah segala urusan untuk Amba tayangkan filem Amba tu di dalam channel Amba yang kedua, iaitu Osasuke Hikaru Production. Jangan lupa support, jangan lupa support. Untuk filem ni, amatur filem ni, Amba ada buat keluarkan baju edisi filem ni untuk sebagai kenangan lah, kenangan
buat pertama kalinya kita buat filem ni. Jadi baju tu gambar borang tu memang tak ada, yang ada hanyalah tulisan saja. Dia ada tulisan entiti, lepas tu dia ada Sasuke Hikaru Production, dan belakang tu kita ada tagline untuk filem ni, iaitu wujud tapi dok kelihatan. Okey, sekarang ni kita tutup habis semua dah bahagian promo apa benda kita tutup dah. Sekarang ni kita masuk ke bahagian perkongsian pengalaman. Okey, Hotel Rasa Sayang ni sebenarnya hamba lama dah aim, hamba target lama dah Hotel Rasa Sayang ni, maknanya setahun yang lepas. Ingat tak yang hamba cerita tu pasal penjara air molek tu yang hamba nak pergi. Jadi pada masa tu hamba dah berhasrat yang hamba nak pergi juga ke Hotel Rasa Sayang ni untuk menikmati suasana malam di bangunan tu. Okey, Hotel Rasa Sayang ni memang masa hamba duduk depan mata tu, hamba ingat hotel ni dalam operasi. Rupa-rupanya bila hamba cari dalam pencarian dalam internet, walaupun sumber dia tu tak berapa banyak, tapi Hotel Rasa Sayang ni memang pernah beroperasi lah. Memang pernah beroperasi, dan eksplorasi pada malam tu hamba boleh katakan bergenera santai. Orang kata santai. Sama juga dengan Skudai Plaza, eksplorasi secara santai untuk kita nak menerokai bangunan yang terbiar tu. Sebab kita nak tengok dalaman dia guana, keadaan malang dia guana, siang dia guana, itu saja. Kita dak pilih tempat-tempat yang anchor, dot anchor, semua kita masuk. Sebab itulah konsep sebenar sebagai seorang explorer. Explorer ni bukan paranormal. Explorer ni lebih kepada sebagai peneroka. Jadi faham-faham sendirilah dengan ayat paranormal dan ayat daripada seorang peneroka. Okey, lepas tu juga bila hamba ada sampai di Hotel Rasa Sayang ni, Najah ada khabar yang sebelah hotel ni ada sebuah rumah yang pernah diduduki oleh dukung lah. Masa tu memang hamba agak tertarik lah nak pergi tengok keadaan dalam rumah dukung ni tak. Sebab biasanya kita dimomok-momokkan kalau kita pergi rumah dukung mesti ada perkara-perkara negatif, ada berhantu lah apa semua tak. Tapi banyak dah hamba pergi ke tempat rumah-rumah dukung ni. Setakat ni hak mana hamba pergi ke rumah dukung ni, orang kata apa yang dimomok-momokkan tu memang tak betul lah. Memang jauh lah lagi. Sebab apa? Sebab rumah yang ditinggalkan lama ni memang akan ada penghuni dia. Jadi tak kira rumah dukung ke, rumah Perdana Menteri ke, rumah artis ke, bila dah lama ditinggalkan memang akan ada penghuni yang masuk. Jadi disebabkan mentaliti kita sebagai macam orang Melayu ni, dia macam kalau benda tu berlaku dekat rumah dukung, dia akan kata oh tu sebab daripada orang dukung tu dia tinggal lah apa benda. Bukan itu bukan. Sama kot macam rumah kita, kalau lebih daripada 3 hari kita tinggal, tak apa ada penghuni, akan ada penghuni lain yang akan singgah ataupun menumpang. Jadi anda harap dalam video ni awak semua faham lah berkenaan dengan mentaliti kita untuk supaya orang kata kita ni tak berbalara sangat lah. Okey, jadi Hotel Rasa Sayang ni memang hamba agak rasa bangga, terharu lah sebab hamba boleh sampai. Sebab sebelum ni hamba tengok dalam YouTube apa semua dah, akhirnya hamba boleh sampai ke Hotel Rasa Sayang. Walaupun hasrat tu daripada setahun yang lepas, tapi hamba boleh pergi. Tapi pada masa tu memang agak sedap lah kita explore. Sebab JB masa tu dia tengah musim hujan, jadi sejuk ke semua kan tak. Jadi bila hamba masuk ke dalam Hotel Rasa Sayang ni, memang orang kata kebanyakannya struktur, reka bentuk, lepas tu apa benda yang ada kat dalam tu memang orang kata jenis-jenis hak lama lah. Macam aircon, meja kaunter, meja, kursi apa semua tu memang daripada generasi zaman lama-lama, zaman 90-an ke tak. Okey, Hotel Rasa Sayang ni dia tak ada lah perkara yang aneh, yang teruk yang berlaku tu tak ada sangat lah. Sebab tu hamba kata eksplorasi ni di Hotel Rasa Sayang ni adalah eksplorasi santai saja, sekadar hamba nak memenuhi hasrat hamba. Jadi ada juga perkara-perkara yang berlaku seperti macam hamba ada masuk ke sebuah bilik ni. Jadi pada masa tu juga agak terkejut juga
bila kita terdengar seperti macam ada orang pijak sapoh. Sapoh ni macam dalam bilik tu dia ada plywood, dia ada kayu, dia ada mesin basuh apa semua tu lah. Jadi bunyi tu seperti macam orang pijak papan plywood yang repuk. Lepas tu agak terkejut juga bila Najah khabar tu kucing tu. Apa dah kucing tempat ni? Mana ada kucing? Jadi masa tu bukan Amba nak terima apa yang dikatakan oleh Najah, tapi Amba akan buat dua option. Okey, kucing ataupun sebaliknya. Jadi masa tu kira tak apa, kalau betul kucing kita pergi tengok. Masa tu Amba pergi tengok, jadi dalam tu memang tak ada kucing, tak ada binatang lain. Dan sebab apa Najah boleh kata-kata kucing tu, kita tengok video ni. Macam mana bunyi tu Najah boleh kata kucing? Jadi kita dengar rasanya supporter semua dengar masa tu, masa Najah kata kucing tu. Jadi malam ni Amba pun sendiri pun tak tahu lagi, tak tahu secara detail lah sebab apa Najah boleh khabar tu kucing. Mungkin ada sebab dia, Jadi malam ni kita dengar daripada mulut, daripada tuang dia sendiri. Okey, masa malam tu sedikit terkejut lah bila kita mendengar ada sesuatu berlari. Tapi keseluruhan yang kita lihat memang tak ada tanda-tanda orang bermalam di situ sebab kemungkinan sebab masa tu musim hujan dan bangunan tu hampir basah keseluruhannya lah, dan ada sedikit tempat yang banjir dinaiki air walaupun dia ke atas. Dan semasa saya dengar tu, saya memang tak fikir tu adalah orang. Lagi satu, kalau dalam bilik tu dengan perabot dan kayu yang bersepah di atas lantai, jadi tak mungkin lah manusia boleh bijak. Jadi secara spontan masa tu saya sebut sebenarnya spontan, saya sebut kucing kot. Sebab mungkin nak menenangkan keadaan. Kalau tidak, nanti kita akan cari apa benda tu, orang ke, musang ke, ataupun apa lah. Tapi masa tu Amba dapat lotok Amba masa tu macam Amba kata Najah ni cover kot ni. Jadi masa tu memang berfikir mungkin Najah cover kot Najah cover sebab takut kita ni lari daripada konsep kita untuk mengasai suasana malam, untuk dia takutlah macam kita ni fokus pada benda-benda gitu. Jadi mungkin sebabkan itulah Najah tersasu cover. Itu adalah daripada bunyi daripada kucing. Okey, lepas pada tu ada selagi footage. Footage ni dekat tangga. Tangga tu okey, kalau awak nak tahu, masa Amba nak turun tangga tu, hanya Amba seorang saja yang berada di pertengahan tangga tu. Sebab tangga tu kan dia jenis turun dan turun gini, dia ada pusing sikit, lepas tu dia ada turun balik. Macam ada U gitulah dekat pusingan tu. Jadi Najah dengan Mak Yu dia ada atas lagi. Mak Yu dengan Najah dia ada dekat tangga bahagian atas. Jadi Amba seorang duduk bawah, dan masa tu Amba tengah cakap lah dah. Tapi dalam masa kita tengah cakap tu, agak terkejut juga bila dalam sesi editing Amba ada dengar seperti ada bunyi dengusang. Eksplorasi malam di hotel Rasa Sayang ni. Dan insyaAllah tunggu chapter yang kedua, pergi ke rumah sayang ni. Dan insyaAllah tunggu chapter yang kedua. Jadi bunyi dengusang tu Amba fikir juga nak kata Mak Yu, memang Mak Yu, sebab Mak Yu ni dah dengung. Kalau macam Najah memang lagi tak logik, sebab Najah tu dia duduk bahagian belakang. Sebab biasanya bila Amba gerak, Mak Yu, Najah, Amba, Mak Yu dan Najah. Sebab Najah kan dia jadi backup kamera kan. Jadi dia akan duduk bahagian belakang sekali. Bunyi dengusang tu dekat dengan GoPro Amba pada masa tu. Jadi agak tak logik kalau nak kata tu adalah suara daripada Mak Yu dan suara daripada Najah. Kalau nak kata suara daripada Amba pun lagilah tak logik. Sebab pada masa tu Amba tengah cakap. Jadi
Jadi hamba tengah cakap tu bunyi satu dengusang tu. Wallahu a'lam, nak kata binatang memang tak ada binatang lah dekat kawasan hamba tu. Wallahu a'lam, dan tu mungkin salah satu kebesaran Allah yang ada di hotel kasih sayang ni. Tapi masa masuk dalam hotel kasih sayang ni, hamba takut juga sebenarnya, sebab dikatakan dekat hotel ni penuh orang gelandangan duduk dalam hotel ni. Jadi yang berbimbangnya kalau orang gelandangan tu dia kejut tengok kita, lepas tu dia buat cedera kita, tu yang bertakut juga. Hati-hati lah, dalam keadaan hati-hati. Okey, hamba ada benda yang hamba nak kongsikan pada semua. Dekat hotel kasih sayang ni dia ada satu pop. Dia ada satu bahagian ni dalam hotel ni yang agak menarik perhatian hamba. Hamba tak berkhabar lah di bahagian mana-mana, tapi dalam bahagian ni dia ada satu aura yang agak menyerangkan. Jadi bahagian tu ada bahagian tu hamba pergi kosong, kosong, dan ada bahagian yang hamba pergi tu ada isi dia. Memang betul, ini secara peribadi hamba lah dok. Ada bahagian kosong dan ada bahagian tu ada isi dia. Jadi itulah yang hamba boleh kongsikan pasal hotel kasih sayang ni. Jadi lepas pada tu hamba pun turun dan menuju ke sebuah rumah kosong. Orang kata yang dukung duduk dalam rumah ni. Okey, pada masa tu kalau kita tengok di bahagian luar rumah ni memang dipenuhi dengan semut lah, semut tebal dok. Jadi pada masa tu hamba teragak cari jalan masuk dok. Jalan takut orang pernah masuk ke. Jadi rupa-rupanya dalam kawasan rumah dukung ni hamba tak jumpa cari jalan. Wallahu a'lam, mungkin ada orang lalu kot jalan lain ke sebagainya. Tapi mengikut kenapa hamba pergi pada petang tu, memang kita tak jumpa sebarang jalan masuk. Walaupun jalan, orang kata jalan binatang, sebab binatang pun dia ada jalan dia juga. Tapi hak manusia pun memang tak ada lah. Jadi kita terpaksa, orang kata buka jalan lah, buka jalan. Dan masa tu Najah dia pergi masuk dulu dalam rumah tu. Tapi apa yang berkejutnya bila kita masuk dalam rumah ni berbeza dengan keadaan di luar tu. Dekat luar tu habis semua, habis. Memang totally semua. Tapi dalam rumah ni memang bersih gila. Bersih tu tak lah macam bersih macam rumah kita ni tak. Tapi dalam tu tak ada akar yang masuk dekat bahagian latar apa semua, tak ada. Dok kotor lah, boleh kata dok kotor lah, walaupun rumah tu dah berbelah-belah tahun ditinggalkan dok. Jadi masa tu hamba ada kabarkan Mak Yun dengan Najah. Hamba kata rumah ni aku malam kek aku nak mari jugalah, sebab aku nak buat video shot pengalaman dalam rumah ni. Sebab dalam rumah ni memang comel, rumah orang lama kan dok. Macam ke rumah Adabi gitu, sebab dekat Tikar tu. Jadi memang agak menarik lah untuk hamba mari pada malam tu. Tapi agak sayang lah, sebab malam tu hujan lebat, angin kuat dan di sebelah jalan ujung tu ada pokok besar, dia tumbang atas jalan. Dan TMB rasanya dia kerak pokok tu dengan cesu. Jadi lepas pada hamba turun daripada hotel kasih sayang pada waktu malam tu, memang keadaan agak bising. Memang bising. Dan hamba rasa memang kita tak boleh nak buat shot video pengalaman dalam rumah tu. Lighting. Okey, kepada semua minta maaf sebab kita tak boleh nak buat video shoot pengalaman dalam rumah yang ada kat belakang ni sebab bising. Dengar tak? Sebab memang orang kata spoil gila lah, spoil gila. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya waktu petang pun kita dah masuk. Tapi tak ada rezeki untuk kita. Mungkin ada sebab-sebabnya, ada sebab-sebab sebab apa kita tak boleh nak masuk pada waktu malam tu. Dan ada sebab yang tersirat lah sebenarnya.
Okey, lepas pada kita buat eksplorasi di Hotel Kasih Sayang, kita terus pergi ke Skudai Plaza. Okey, Skudai Plaza ni sebenarnya dicadangkan oleh Alun Uzai Vlog untuk kita merasai suasana malam dalam bangunan tu. Sebenarnya Amba nak pergi ke bangunan lain. Kalau tak silap Amba City Mall rasanya. Tapi Alun Khabar mall City Mall tu kalau boleh dia kata jangan masuk lah sebab ada kes geng-geng bigo kena tetap dengan penyamung. Maknanya dalam City Mall tu ada orang-orang yang kuat pau lah. Saya tak tahulah orang gelandangan ke apa bendanya, wallahu alam lah. Tapi lepas pada Alun cerita tu agak debor jugalah untuk kita buat aktiviti explore sebab kita buat tengah malam. Kita pula buat ada dekat tempat orang dah. Tapi dalam masa yang sama juga kita berhati-hati ketika melakukan aktiviti eksplorasi. Okey, Skudai Plaza ni kalau jujur daripada mata Amba memang Amba ingat Skudai Plaza ni memang dok penuh operasi. Sebab bila Amba masuk dalam bangunan tu memang atur dan dok nampak tanda-tanda yang Skudai Plaza ni pernah buat operasi. Tapi bila Amba post video pasal Skudai Plaza, ada orang JB komen, dia kata buka kalau tak silap pada tahun 1994 dan ditutup pada tahun 1999. Maknanya bangunan tu lebih kurang dalam 23 tahun terbiar. Amba tak pastilah sebab apa mall tu ditutup, mungkin sebab persaingan ke mana, wallahu alam lah. Tapi Skudai Plaza ni dalaman dia memang orang kata ada feel macam duduk dekat Hollywood lah. Berasa macam duduk dekat set penggambaran dekat Hollywood. Sebab di bahagian tengah-tengah bangunan tu memang acur, kita rasa macam duduk dekat set penggambaran cerita zombie. Amba rasa lah masa tu agak teruja jugalah untuk kita explore. Okey, jadi dalam Skudai Plaza ni sama ada awak perasan ke tak, dekat bahagian ground floor tu perasan tak yang Amba dok menjelajah di bahagian bawah tu. Sebab pada masa tu Amba ada nampak dekat tengah-tengah latar tu ada lubang. Ada dua lubang. Jadi masa tu Amba takut bila Amba pergi dekat bahagian tu, Amba takutlah kalau ada latar yang repuk, latar yang boleh pecah lah apa gini tu. Amba takut juga sebenarnya tak. Jadi Amba pun tak buat. Lepas tu Amba pun terus naik ke bahagian tingkat 1. Okey, bila Amba nak pergi naik ke tingkat 1 bahagian tangga ni, agak terkejut apabila Amba tengok dekat bahagian tangga tu menurun ke bawah. Rupa-rupanya di bahagian bawah tu adalah basement untuk orang letak kereta, parking kereta. Tapi apa yang membuatkan Amba mengemang pada masa tu adalah di bahagian bawah tu dipenuhi dengan air. Air dengan sampah. Air tu memang dah hitam tu. Amba tak tahulah air tu dah berapa tahun dah duduk bawah tu, wallahu alam lah. Tapi bila kita fikir balik dekat bahagian bawah parking kereta ni, kita agak lah sebuah kereta macam kereta Myvi ke, kereta Wira, Hilux apa semua, Amba letak berkemungkinan dalam ketinggian parking kereta tu mungkin lebih daripada 10 kaki lah. Mungkin dalam 15 kaki, mungkin lebih daripada 15 kaki. Cuba bayangkan kalau bahagian parking kereta tu ketinggian dia 15 kaki, dipenuhi dengan sampah dan dipenuhi dengan air. Along juga pernah cerita dalam Skudai Plaza ni ada seorang lelaki India, dia mabuk, dia masuk dalam bangunan tu dan dia terjatuh. Dia jatuh bahagian parking kereta dan terus mati lah. Tak tahulah dia jatuh dekat lubang tengah-tengah tu ke apa benda, wallahu alam. Tapi tu Pak Along cerita lah. Jadi bila Amba nampak dah air tu, Amba dah mula mari fobia dah. Amba dengan air ni memang alahang sikit lah. Kalau air dah kolam tu lain dah. Ni
kalau air dan kolam hok lama orang tinggal ni, dia ada rasa fobia kan. Sebab kita tak tahu apa benda dalam bawah tu, apa benda ada macam-macam main dalam kepala otak lah. Jadi bila hamba naik ke bahagian tekak atas, hamba tengoklah secara jelas berkenaan dengan lubang tu. Masa tu hamba fikir lubang tu ada 2 lubang, dan di bawah lubang tu ada banyak air, dan air waktu memang hitam. Hamba tak boleh nak bayang masa tu kalau hamba jatuh ke bahagian bawah tu. Ada apa, hamba ada benda nak cerita, tapi kejap lagi lah berkenaan dengan kawasan bawah ni. Jadi pada masa tu kita ada dekat tekak 1, tekak 2, tekak 3. Memang masa tu hamba cukup teruja lah dengan tengok keadaan dalam bangunan ni. Sama gambar tadi lah, macam set penggambaran filem horror, zombie apa benda gitulah tau. Dan agak teruk lah, bahagian memang agak teruk. Atas dah hancur habis semua, siling pun dah utuh apa semua. Pada masa tu hamba dah fikir pula yang keadaan bangunan ni memang agak bahaya sebenarnya, sebab bahagian bawah tanah tu dah dipenuhi dengan air. Jadi bila-bila masa je bertanah boleh mendak ke apa benda. Masa tu hamba dah fikir lah, balik tu baru hamba fikir, bahaya juga kita explore dekat Skudai Plaza ni. Okay, pada waktu siang tu agak frah jugalah, sebab kita tak boleh nak terbang derang masa tu. Sebab dalam keadaan hujan, guruh dan peti. Bila hamba duduk dekat rooftop tu memang peti lah, bimbang jugalah pada masa tu. Okay, dekat Skudai Plaza ni apa yang bijak je, bahagian Skudai Plaza ni adalah bahagian atas dia. Atas dia tu dia buat macam hiburan lah. Ada permainan, ada swimming pool, lepas tu mungkin ada food court ke dan sebagainya. Memang kalau bangunan ni Skudai Plaza ni penuh operasi dulu, memang bahagian atas tu memang penuh semua lah hamba rasa. Dan apa yang last hamba nak kongsikan pasal waktu siang dekat Skudai Plaza ni, bahagian atas ni lah, bahagian tingkat 4 rasanya, ada sebilik ni orang buat projek. Dia buat maksiat dalam bilik tu. Dalam banyak-banyak bangunan, hanya dalam bilik tu je bersih. Dia buat projek tak tahu budak-budak sekolah ke apa benda ke. Jadi kepada orang-orang JB, orang yang berdekatan dengan Skudai Plaza tu, kalau ada nampak orang-orang masuk dalam bangunan ni, orang-orang yang mencurigakan lah masuk hamba, pandai-pandai lah tahan. Jangan siapa buat maksiat dekat tempat itu, siapa kan orang di sekeliling yang tak bersalah ni kena malapetaka ataupun bencana. Okey, dan lepas tu juga kalau adalah pihak-pihak berwajib yang tengok dalam video ni, ataupun ada yang boleh mengetengahkan isu ni kepada pihak berwajib yang berasa bangunan tu sepatutnya dirobohkan lah. Sebab sangat-sangat bahaya, sebab bangunan ni berada di tempat yang orang ramai, orang lalu semua, kiri kanan depan belakang orang lalu. Jadi bahaya kalau sampai masanya bangunan tu runtuh. Kalau kita tengok memanglah 23 tahun dah dia bertahan, tapi sampai bila dia boleh bertahan kita tak tahu. Jadi sebelum benda tu berlaku, orang kata kita boleh cegah daripada awal lah. Okey, sebelum hamba nak cerita berkenaan dengan suasana malang di Skudai Plaza, masa hamba buat tayangan perdana hari tu, ada orang kata sebab apa banyak sangat hamba letak background music dalam eksplorasi tu. Okey, untuk Skudai Plaza dia sama macam Hotel Kasih Sayang. Dia lebih kepada explore santai saja untuk kita tengok bahagian dalam dia. Sebab apa hamba letak tu, memang keadaan dia memang cukup bising. Dia bising bukan daripada exhaust kenderaan hot standard. Lalu pada malam tu exhaust besar-besar gini, besar kepala Mak Yu. Bising bangun. Orang jenis kereta-kereta racing, motor pula jenis guna exhaust bising. Jadi hamba rasa sebelum orang nak hentang tu, baik hamba cegah daripada awal dah, daripada hamba letak background muzik tu. Cuma tak suka pula bila orang kita buat kita tutup bahagian bunyi bising tu, kita pula orang kata kena. Jadi orang kata bukan senang kita nak puaskan hati semua orang sebenarnya, tapi hamba tahu apa yang
yang sesuai untuk video tu. Orang kata dok semua video di Skoda Plaza tu hamba letak background muzik. Hamba hanya letak dekat bahagian bising saja. Untuk nak tutup. Okey, kalau tak percaya kita tengok video ni. Okey, gitulah seumpamanya memang sangat bising. Orang kata spoil sebab dekat tepi berdekatan dengan Skoda Plaza ni dia ada kedai makan. Takkanlah kita tengah explore tu nak dengar bunyi orang katok apa? Orang duk katok kuali tu. Lepas tu juga masa tu memang kita buat tengah malam, siap ada orang karaoke lagi apa semua. Jadi orang karaoke tu saya tak tahulah orang ke yang karaoke ataupun benda lain yang karaoke, itu natok dia lah. Tapi bila kita dengar bunyi macam orang duk katok kuali, lepas tu kita dengar orang nyanyi budak pada malam tu, jadi sebelum benda tu orang spoil, baiklah hamba tutup background tu dan hamba ganti dengan muzik untuk nak menyedapkan lagi rakaman eksplorasi pada malam tu. Sebab tu lah dalam video eksplorasi tu hamba banyak kali hamba minta maaf sebab memang akan ada banyak background muzik. Okey, pada waktu malam macam awak-awak yang tengok video tu, walaupun kita mari pada waktu siang pun dalam bangunan tu memang dah cukup gelap gila dah. Apatah lagi pada waktu malam dah. Jadi pada waktu malam ni apa yang berbimbang mula-mula starting tu adalah anjing. Anjing memang banyak dekat kawasan ni. Hamba tak takut anjing sebenarnya. Anjing tu yang takut hamba. Tak tahulah siapa-siapa. Sama-sama lari setakat ni. Okey, berkenaan dengan apa yang kau cerita daripada awal berkenaan dengan Skoda Plaza ni, sebenarnya dekat bahagian bawah tu memang hamba tak boleh nak explore sebab hamba rasa macam ada sesuatu yang menarik perhatian hamba. Daya tarikannya tu lebih ke arah negatif lah. Walaupun masa tu hamba tak pernah fikir pasal benda-benda gitu tak. Hamba just nak enjoy eksplorasi pada malam tu. Tapi daya tarikan yang hot negatif tu memang agak kuat lah. Sebab tu pada malam tu hamba dak duduk lama pun bahagian bawah. Hamba tu naik ke bahagian tekak satu. Okey, masa duduk atas tu memang semuanya berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa masalah yang berlaku. Dan cuma bila dalam sesi editing tu agak terkejut. Sangat yang hot ni memang agak terkejut gila lah. Sebab dalam editing tu kita ada dengar satu suara yang memang agak nyaring. Dan bila kita perhatikan molek, suara tu memang jelas mari daripada dalam bangunan. Masa tu hamba tengah cerita pasal lubang bahagian bawah. Jujur hamba khabar macam hamba mak you pun nak ajar, bila tengok ke arah lubang tu kita rasa macam ada sesuatu yang sedang tengok kita di sebalik lubang tu. Perasaan pada masa tu lah. Kita bukan nak reka cerita, kita bukan nak menambah nak reka cerita untuk menarik perhatian orang, bukan. Tapi itu memang kisah benar yang kita rasa pada malam tu. Jadi agak terkejut lah bila masa kita cerita pasal, agak terkejut jugalah bila masa kita cerita pasal lubang tu dan kita ada dengar satu bunyi suara. Kalau kita tengok bahagian bawah ni ada lubang. Di sebalik lubang tu dia ada. Kalau kita tengok bahagian bawah ni ada lubang. Di sebalik lubang tu dia ada. Okey, sebenarnya pada malam tu hamba cut sebenarnya. Hamba cut sebab masa bunyi suara nyaring tu, lepas ada bunyi nyaring tu kita ada dengar suara ada orang lelaki tengah cakap di luar bangunan lah. Okey, sebab apa hamba cut pada dalam video eksplorasi tu, sebab dalam video eksplorasi hamba tak boleh nak beri penerangan.
Jadi lagi orang kata itu suara orang lah tu, orang hok buat lah apa benda dak. Jadi sebab tu orang bekak seperti dalam video ni. Di sebalik lubang tu dia ada kenapa? Okey, awak dengar dah tadi kan tak? Betul dah dengar dah. Okey. Kita dengar mula putih yang pertama. Sebalik lubang tu dia ada Dan kita dengar pula putih yang kedua, suara orang. Okey, situ awak perasan ke tak? Putih yang pertama bunyi nyaring tu jelas kita dengar kan tak? Memang jelas dok dengung dan dok tenggelam. Betul Dan kita tengok putih yang kedua sekali. Jadi bila suara orang lelaki tu tengah cakap dengan kawan dia, memang kita tahu yang suara tu mari daripada luar bangunan, betul luar daripada bangunan sebab dia berdengung dan dia agak tenggelam. Berbeza dengan putih yang pertama, yang kita dengar memang jelas dan bunyi tu mari dari dalam arah bangunan. Dan secara jujurnya pada masa tu nampak tangan hamba macam kejut dengan kehadiran bunyi yang pertama tu. Bunyi yang pertama tu kita boleh kata bunyi tu mari daripada tingkat 3 ataupun tingkat 4. Sebab masa kita tengah explore tu kita dengar daripada atas dan bunyi dia tu sekadar dia macam menurun. sebalik lubang tu dia ada jadi gema kan tak? Jadi kita shock tingkat 3 ataupun tingkat 4. Tapi hamba pun tak tahu bunyi tu bunyi benda sebab masa tu hamba tanya je bunyi benda je. Tapi dalam rakaman tu Najah khabar dengar suara orang bercakap. Dia khabar hamba tak tanya pasal suara orang cakap tu, hamba tanya pasal putih yang pertama tu. Tapi masa tu hamba abaikan je lah. Rupa-rupanya masa tu hamba memang kita dengar jelas tak putih yang pertama tu. Masa tu kita lebih fikir pada orang lah. Orang nak luntuh haliu ke apa benda kan tak. Tapi bila dalam sesi editing, bila kita pakai headphone, bunyi dia tu memang agak menyerangkan lah bagi hamba. Ini memang bukan suara orang-orang yang buat. Dan memang jelas benda tu mari daripada dalam bangunan. Okey, lepas pada kita explore, hamba rasa agak terkejut jugalah bila boleh melihat keadaan dalam Skoda Plaza. Dan apa yang sangat menarik dekat Skoda Plaza ni adalah sesi kita buat stay down. Sesi kita rehat tu memang cukup terbaik lah. Setakat ni memang terbaik Skoda Plaza lah. Sebab stay down dia tu atas rooftop kan tak, atas bumbung. Jadi pada malam tu kita dihiasi dengan awang-awang yang berwarna merah sebab musim hujan kan tak. Bintang-bintang tu kita tak boleh nak layan lah. Tapi malam tu dengan keadaan angin yang sejuk, lepas tu kita ada pemandangan keseluruhan bandar dekat-dekat tu kita nampak api. Memang comel lah. Kalau nasib baik atas tu kita tak boleh nak gantung hammock. Ada memang bergantung hammock dah. Boleh tidur atas tu pun tak apa dah. Sebab memang sangat-sangat comel lah. Lepas tu masa kita duduk dekat atas rooftop tu, kepada poleh-poleh yang ada dekat berdekatan dengan Skoda Plaza tu, tengok video ni. Malam-malam duduk berambak situ, mak-mak empik dia duduk bomba. Jadi kalau ada kawan-kawan hamba duduk dalam ni, bagang-bagang poleh tu jangan lupa untuk rush jalan tu sebab ada mak empik bomba. Bahaya korang. Takut langgar-langgar orang apa semua tak. Masa tu dalam pukul 1 ke pukul 2 pagi, lebih kurang gitulah. Okey, lepas pada kita tahu pasal putih ni, putih hok bunyi nyaring ni, awak perasan ke tak?
di mana dekat hotel Kasih Sayang pun kita dengar seperti dengusang, dan dekat Skudai Plaza juga kita dengar benda yang sama. Bilik lubang tu dia ada hotel Kasih Sayang ni. Dan insyaAllah tunggu chapter yang kedua, pergi ke. Cuma dekat Skudai Plaza ni dengusang dia tu lebih nyaring daripada hotel Kasih Sayang. Jadi adakah benda ni dia ikut kita, ataupun memang penghuni yang ada dekat bangunan tu? Wallahu alam, dan aku tak tahu. Mungkin berbeza kot. Mungkin berbeza. Dia tak akan ikut kita kot, sebab kita dah buka kunci dan kita tutup kunci. Jadi mungkin hak dekat hotel Kasih Sayang ada benda yang sama, yang dekat Skudai Plaza pun ada benda yang sama. Hamba berkenaan dengan putih tu, hamba tak pernah sifatkan yang benda tu adalah rezeki. Hamba lebih target yang apa yang Allah tunjuk ni, Allah beri keizinan ni, hamba anggap maknanya itu salah satu kewujudan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba dah anggap benda tu rezeki. Rezeki ni kita nak sihat, kita nak panjang umur, tu baru kita boleh kata itu rezeki ya. Kalau kita tengok benda-benda itu, boleh nampak benda-benda itu, tu bukan rezeki. Itu lah. Macam hamba khabar tadi, Allah tunjuk benda ni untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita ingat yang tak kira dekat mana kawasan sekalipun akan ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada okey, sebelum hamba nak menutup 3 video pengalaman pada malam ni, seperti yang hamba kata, yang hamba buat ada satu amatur filem ni. Kalaulah ada siapa-siapa yang nak memberikan sedikit sumbangan dana atau penghasilan amatur filem ni, sebab filem ni hamba tayangkan secara percuma je, secara percuma. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak bagi sumbangan, boleh salurkan pada akaun bank yang berada di bahagian description ni. Terima kasih sangat-sangat awak mana awak bagi. Hamba doakan semoga sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa panjang umur dan sentiasa kekal sihat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kepada semua, itu saja perkongsian pengalaman hamba pada malam ni, dan hamba harap awak-awak semua terhibur. Orang kata tengok, jangan tengok kosong, tengoklah dan ambil jika ada isi yang tersirat. Jadi wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Hidup ni biarlah seperti seorang penyanyi, tapi kita mati sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup macam ulama, tapi kita mati sebagai seorang penyanyi. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.